Mulakan dengan tajuk yang pertama dalam bahagian pendidikan Islam. Lebih dulu saya memperkenalkan saya Ustaz Alias bin Endo yang akan mengajar kelas tingkatan 1. Buat masa sekarang saya akan mengajar untuk semua kelas tingkatan 1 dalam pendidikan Islam. Di depan itu ada slide, ya, boleh tengok di depan tu. Tajuk yang pertama dalam kepahaman ayat, itu tajuknya ialah mukmin yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ada dinyatakan ciri-ciri mukmin yang bertakwa, dan juga boleh dikatakan sebagai ciri-ciri seorang pelajar yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kita baca ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Lihat maksudnya. Alif Lam Mim, hanya Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan tentang kesempurnaannya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan salat dan serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan juga orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan sebelum daripadamu, serta mereka yakin dengan sepenuhnya akan adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Ya, demikianlah ya maksud daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 5. Dan diharapkan anak-anak pelajar dapat menghafaz ayat ini, ayat 1 sehingga 5, dan dia merupakan ayat hafazan ya bagi tingkatan 1. Kita pergi kepada huraian daripada tajuk ini. Di antara intisari ayat, yang pertamanya, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama ya. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Tidak ada lagi kitab yang lain selepas ini. Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Yang kedua, Al-Quran mengandungi panduan yang lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan. Kandungan pengajaran
Iaitu hubungan Allah dalam ayat Al-Quran itu, dalam Al-Quran mengandungi hubungan Allah. Hubungan dengan Allah seperti ibadat solat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian hubungan dengan manusia. Manusia dengan manusia seperti akhlak mulia dan berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian lagi ialah hubungan dengan alam, seperti menjaga alam sekitar. Orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran dijanjikan kejayaan dunia dan akhirat. Setiap huruf yang dibaca diberikan pahala oleh Allah. Alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Ya, itu besarnya ganjaran ya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dalam ayat ini dinyatakan tentang takwa. Ya, dalam ayat yang kedua tadi, zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa ialah mengawal diri daripada perkara yang dimurkai Allah. Perkara yang dilarang oleh Allah. Dan melaksanakan segala suruhan Allah. Contohnya solat, puasa, mengerjakan haji dan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian meninggalkan segala larangan Allah. Ya, seperti contoh ya, menipu, mencuri, ya, memfitnah dan sebagainya lah, ya, larangan-larangan Allah. Okay. Itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Okay. Secara ringkasnya takwa ini ialah kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah iaitu kita kawal diri kita daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ini di antara amalan-amalan orang yang bertakwa. Yang pertama, melakukan semua tuntutan syarak. Yang keduanya ialah melaksanakan perkara fardu ain. Ya, InsyaAllah fardu ain ini kita akan detailkan lagi dalam bahagian fiqh ya, tentang fardu ain. Ya, contoh fardu ainnya ialah solat fardu yang 5 waktu. Ya, maknanya fardu ain ini diwajibkan kepada setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Yang keduanya ialah melaksanakan fardu kifayah. Ya, ini pun kita akan detailkan lagi dalam bahagian fiqh. Kemudian amalan yang seterusnya ialah ikhlas, melaksanakan perintah Allah. Ya, lillahi ta'ala. Ya, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukannya mengharapkan ganjaran-ganjaran yang lain. Ya. Ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Bukan setakat baca sahaja, tetapi beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang keduanya, beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ya, salah satu daripada rukun iman. Ya, jadi kita sebagai umat Islam wajib percaya ya, bahawa pada suatu masa nanti akan berlaku hari kiamat, hari kehancuran alam. Seterusnya yang ketiga, ciri orang yang bertakwa ialah beriman dengan perkara-perkara raib. Perkara-perkara yang tidak dapat dikesan, ya, dirasai oleh panca indera kita. Ya, contohnya perkara raib ialah kita wajib beriman kepada malaikat yang kita tak nampak, yang kita tak boleh rasa. Ya, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang raib, ya, yang wajib kita beriman. Yang seterusnya ialah menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Ya, dalam sehari kita ada 5
solat fardu yang wajib dilaksanakan. Ya, iaitu pada subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Kemudian yang seterusnya ialah beriman kepada kitab asal yang diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu. Ya, contohnya kitab Zabur, ya, kitab Injil dan juga kitab Taurat. Ya, maknanya ada 4 kitab. Ya, selain daripada 3 tadi ialah Al-Quran, kitab yang terakhir. Dan yang seterusnya adalah membelanjakan sebahagian harta di jalan Allah. Contohnya ialah kita bersedekah. Ya, masukkan duit ke dalam tabung masjid, ya, ataupun bersedekah. Ya, okay, itu yang dikatakan membelanjakan sebahagian harta yang Allah berikan di jalan Allah. Ya, maknanya bukannya kita belanjakan harta yang Allah beri untuk perkara-perkara yang maksiat. Ini yang dilarang oleh Allah. Itu ada 6 semuanya, 2, 4, 6. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang seterusnya kita lihat kelebihan orang yang bertakwa. Yang pertamanya ialah Allah kasih, Allah redha, ya, kepada orang yang bertakwa. Ya, Allah kasih, Allah redha. Ya. Yang kedua, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya, Allah sudah berikan panduan tadi macam mana nak berjaya di dunia dan akhirat. Ya, sudah ada garis panduan, maka kalau kita nak berjaya, ikutlah panduan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiganya ialah menjadi pemimpin yang berjaya. Ya, pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengikut apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Yang seterusnya melahirkan usahawan yang berjaya, sains. Ya, contohnya usahawan ni ialah ahli perniagaan ke, ya, dan sebagainya. Ya. Yang seterusnya ialah tabah dengan ujian hidup. Ya, tabah dengan ujian hidup. Kalau sekarang ni kita berada dalam musim pandemik, COVID-19. Jadi kita boleh menghadapinya, ya, ujian yang Allah berikan ini dengan tabah. Ya. Itu kelebihannya. Ya. Kemudian tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Ya. Itu mana kelebihan. Ya. Kalau kita, ya, mengikut garis panduan yang Allah beri tadi, kita susah, ya, untuk terpengaruh dengan unsur-unsur yang negatif tadi. Ya, sekarang ni ialah bagaimana kita nak menjadi pelajar yang bertakwa. Yang pertamanya ialah kita pelajari. Ya, di samping kita membaca, ya, kita belajar, kita hayati maksud ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau kita baca saja, tapi kalau tak tahu mana, kita tak boleh menghayati ayat Al-Quran tu. Jadi kita baca dan kita tengok maksud ayatnya, maka kita boleh tahu apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang. Ya. Yang keduanya ialah menunaikan solat pada waktunya. Ya, maknanya Islam larang, ya, menangguh-nangguhkan solat. Ya, bila tiba masuk waktu, maka bersegeralah untuk solat. Yang ketiganya ialah rajin mengulang kaji pelajaran. Ya, walaupun, ya, tidak berada di sekolah, tetapi di rumah boleh, ya, membuat ulang kaji, membaca dan sebagainya. Ya, boleh dilakukan di mana-mana saja. Ya, bukannya di sekolah saja, di rumah, ya, di mana saja kita boleh membaca. Ya, sebab membaca itu adalah jambatan ilmu. Yang seterusnya ialah berakhlak mulia. Ya, Islam mewajibkan kita berakhlak mulia. Ya, tirulah, ya, Rasulullah yang berakhlak mulia. Ya, supaya kita menjadi pelajar yang bertakwa. Kemudian menjauhilah dosa. Menjauhi dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat jangan dicuba, jangan
Dia cuba-cuba nak buat. Ya, sama ada kita cuba ataupun tidak, apabila melakukan dosa maka akan dikira sebagai dosa. Ya, dia akan menjadi titik hitam dalam hati kita. Ya, jadi kena jauhlah segala dosa, segala maksiat. Ya, supaya kita menjadi pelajar yang bertakwa. Ya, pelajar yang berjaya dunia dan akhirat. Kemudian kenalah ada sifat jati diri dan berdaya saing. Ya, kena ada semangat yang kuat. Ya, ya, itu bersifat jati diri dan juga boleh berdaya saing. Ya, maknanya ada kekuatan diri, semangat. Ya, walaupun dalam keadaan sekarang, tapi semangat kita nak belajar tu ada. Ya, kita tidak mudah putus asa dan juga lemah semangat. Jadi itu di antara langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang bertakwa, pelajar-pelajar yang berjaya. Ya, di dunia dan juga di akhirat. Ya. Seterusnya ialah pengajaran ayat. Yang pertama sekali ialah Al-Quran memimpin manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Ya, kita nak dua-dua. Dunia kita berjaya, akhirat lebih-lebih lagi lah kita nak berjaya. Ya. Yang keduanya, orang yang beriman yakin dengan perkara raib dan hari pembalasan. Ya, jadi kita sebagai umat Islam mesti 100% yakin, ya, bahawa adanya perkara raib dan juga adanya hari pembalasan di akhirat nanti. Yang ketiganya ialah solat fardu yang 5 waktu wajib dilaksanakan dalam waktunya walau apa keadaan sekalipun. Ya, sama ada dalam keadaan biasa sekarang ni, ya, ataupun dalam keadaan musafir. Ya, jadi wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Ya, tanpa kira macam mana. Ya, sebab dalam Islam dia ada, ya, sah dan sebagainya. Sebab itu dia mesti dilaksanakan walau dalam keadaan macam mana sekalipun. Dan yang seterusnya pengajaran ayat yang keempatnya, orang yang bertakwa membelanjakan harta di jalan yang diridai Allah. Ya, jadi biasakanlah diri kita sentiasa bersedekah. Ya, janganlah tunggu kita kaya baru nak bersedekah. Ya, sedekah setakat mana yang kita mampu. Ya, kalau dapat RM1, RM1 lah. Kalau dapat RM10, RM10 lah. Ya, setakat mana yang kita mampu. Ya, jangan tunggu senang baru nak bersedekah. Ya, jadi amalkanlah bersedekah ni. Ya, Allah bagi banyak ganjaran. Ya. Yang kelimanya, orang yang bertakwa dapat membangunkan agama dan negaranya. Ya. Okay, itu sajalah untuk hari ini dalam slot, ya, pendidikan Islam tingkatan 1. Okay, moga-moga, okay, ajaran kita pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian sahaja, ya, untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.